Kadang kita tengok dalam parlimen, blok sini bergaduh. Oh, tarik balik, duduk, tarik, duduk. Wah, 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 wah. Tapi dia orang masa rehat, dia duduk semeja je minum air. Bergaduh macam mana pun, di luar dia orang berkawan. Kadang kongsi rokok, tukar cucuh lighter, bagi sigar. Dengar cerita lah, saya tak pernah tengok. Artinya dia baik sama dia. Yang pening kita, orang profesional tak ada masalah. Dia profesional. Kita tak, kita tengok dia bergaduh, oh kita asal parang, serang. Oh berjihad dah aku. Jihad apa, dia orang okey. Terima kasih Al-Fadhil, Ustaz Pengacara Majlis. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Tuan Haji Anas Bahari, Pengurusi Masjid Talhah bin Ubaidillah. Seterusnya para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Talhah bin Ubaidillah, Taman Alam Sutera Bukit Jalil. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para subuh fighters, subuh warriors, para pecinta ilmu, muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar kok tak diimbau gelar, yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan hulunya. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini bersempena dengan program subuh macam Jumaat. Dan bersyukur juga kerana sekali lagi kita dapat saling bertatap muka setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di masjid ini kira-kira 2057 hari yang lalu, iaitu hari Ahad 6 Januari tahun 2019. Maknanya sudah 5 tahun 7 bulan 18 hari. Dan saya sangat yakin tuan-tuan pun tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita bincang tajuk mencari keberkatan umur, azam di tahun baru. Pagi ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu buang yang keruh, ambil yang jernih. InsyaAllah program kita tamat jam 7.30 pagi. Mudah-mudahan. Dia kuliah subuh tak boleh lama-lama buat orang lapar. Hadirin hadirat sekalian. Pertama, banyak nikmat yang kita dapat pada pagi ini. Kita dah membuat perkara yang orang lain kadang tak mampu nak buat. Nombor satu, dapat bangun sembahyang subuh berjemaah. Ini mahal. Sembahyang subuh ramai sembahyang subuh sekarang. Tapi ada orang sembahyang subuh pukul 6.30. Ada sembahyang 6.45. Sembahyang pukul 7. Dia panggil subuh gajah lah. Makin lambat dia sembahyang, makin besar lah gajah tu. Mungkin subuh dinosaur agaknya. Tapi kita dapat on time, within half an hour. Oh ini peringkat tinggi lah imannya. Dan bukan sekadar kita sembahyang subuh berjemaah pula. Tuan-tuan sekalian, sembahyang subuh berjemaah ini bukan calang-calang amalan. Dia amalan yang hebat. Orang yang boleh sembahyang subuh berjemaah ini, Allah sediakan pahala tak sama macam sembahyang yang 4 yang lain. Sehingga kan dalam hadis Nabi cerita, man sallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfa laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla lail kullahu. Siapa sembahyang isyak berjemaah dapat pahala qiyamul lail separuh malam. Tapi siapa dapat sembahyang subuh berjemaah, dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu salafus saleh sesibuk mana pun, kalau tak dapat nak komit 5 waktu atau 4 waktu, subuh mereka akan usahakan. Zuhur mungkin kerja, asar on the way, traffic jam macam-macam, maghrib masih lagi traffic jam, isyak baru sampai rumah penat, tapi subuh dia akan usahakan. Contohnya kita melihat kalau salafus saleh dulu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam kitab Al-Muwatta dicatatkan, Omar kalau nak sembahyang subuh berjemaah di masjid, dia akan buat roll call. Dia akan cek siapakah dia punya orang besar-besar yang tak datang. Macam kalau kita ni menteri ke apa, dia tengok KSU dia ada ke tidak, TKSU dia ada ke tidak. Yang besar-besar ni SUB atau tidak, driver tak apa, tak ada. Yang besar-besar ni dia akan pastikan ada atau tidak. Sebab itu Umar Al-Khattab
majlis rasmi angkat sumpah dia sebagai khalifah, majlis rasmi dia buat lepas main subuh. Jadi ni idea yang bagus lah tuan-tuan. Kita majlis rasmi lepas ni buat lepas subuh, baru kita tahu mana pegawai kita yang jenis bangun lambat atau bangun cepat. Tapi saya kesian orang perempuan lah kalau buat majlis lepas subuh nak make up pukul berapa. Mana yang kalau jenis tak tudung tu tidur berdiri lah jawabnya, buat rambut tidur gitu, keras kepala. Tapi ni Umar Al-Khattab. Sebab tu Umar Al-Khattab dia ditikam dalam keadaan darah masih mengalir, dia masih insist nak sembahyang subuh lagi. Kata tak payahlah, ni dah injured ni, tak nak sembahyang subuh juga. Ni Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga panglima-panglima hebat seperti Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dia takkan pergi perang kalau pagi tu dia miss sembahyang subuh berjemaah. Bukan miss sembahyang subuh, miss subuh berjemaah. Mungkin kepenatan lah, kita operasi tentera ni tuan-tuan, dia payah nak cerita hukum hakam kalau bab tentera ni, daripada segi kalau dah berada di medan dalam operasi. Masa di luar macam kita ni bolehlah cerita syariat. Kalau dalam suasana peperangan susah. Tentera ni banyak benda yang kita kena perhalusi hukum hakamnya. Kadang-kadang dia orang ni kepenatan sampai peringkat tak sedar langsung. Pernah zaman dulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat senior, Anas bin Malik, orang pernah tengok dia nangis. Orang tanya dia, kenapa ente nangis? Kami dulu pernah terlepas sembahyang subuh. Astagfirullahalazim, ente tak sembahyang subuh? Awak kan sahabat senior. Dia kata kami tertinggal sembahyang subuh dalam peperangan. Masa itu peperangan mempertahankan benteng Tasta di Parsi. 30,000 Muslim lawan 150,000 Parsi. Kami perang daripada tengah malam sampai pagi. Benteng Tastar itu hanya kami berjaya masuk menjelang fajar. Tapi itu baru benteng dia saja. Maknanya baru dekat gerbang Kota Darul Ihsan. Baru itu saja. Belum masuk Telin Jaya lagi. Baru lepas border Kuala Lumpur ya. Jadi bila kami dapat masuk, lawan lagi. Sedar-sedar matahari dah pun terlanjur muncul, kami baru perasan kami miss sembahyang subuh. Dan yang kami sedih lagi, kami miss tak dapat sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar ni apa? Yang tuan-tuan buat tadilah, kita orang Melayu panggil qobliyah. Dia bukan qobliyah, dia sunat fajar. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Hadis Muslim. Jadi kata Anas bin Malik, bila aku teringat balik aku miss sembahyang subuh berjemaah dan terlepas sembahyang sunat fajar, aku ralat. Itu bayangkanlah dalam suasana begitu ya. Jadi tahniahlah tuan-tuan yang berjaya sembahyang sunat fajar tadi. Sembahyang sunat fajar ni sembahyang sunat yang sangat dituntut daripada segi dia punya fadilat. Sehingga kan Nabi membenarkan orang yang terlepas sembahyang sunat fajar untuk qada sembahyang sunat fajar. Jarang sembahyang sunat boleh qada. Sembahyang sunat fajar boleh qada. Sembahyang tarawih tak ada qada. Sembahyang sunat fajar qada. Artinya dia punya kemuliaan hebat. Cuma kalau tuan-tuan nak dapat pahala ekstra, ini ikut sunnah betul ni. Ini purely sunnah. Nabi hanya buat sembahyang sunat fajar ni di rumah. Nabi tak buat di masjid. Macam saya ingat tuan-tuan boleh buat, sebab saya perhatikan di sini perumahan dekat dengan masjid. Tuan-tuan tak perlu nak cross jalan sampai 6 lane apa, tak ada. Boleh santai-santai lah. Saya tengok bawa motor tak ada helmet sini mana okey. Artinya boleh sembahyang sunat 2 rakaat di rumah dan sembahyang subuh di masjid. Oh, itu sunnah betul tu. Nabi tu amalan dia. Tapi Nabi boleh buat lah di sebelah pintu je masjid. Rumah di sini, masjid sebelah. Memanglah dia sembahyang di rumah. Tapi ulama' yang nak ikut sunnah, dia akan buat sembahyang sunat di rumah, sembahyang fardu subuh di masjid. Cuma nak tambah lagi markah special lagi, sunat hukumnya, lepas tuan-tuan sembahyang sunat fajar, tuan-tuan baring di atas rusuk kanan. Oh, ini lagi pahala besar. Ini Nabi buat. Habis main sunat 2 rakaat, Nabi baring. Jangan tuan-tuan ambil bantai baring. Pukul 10 lah bangun jawabnya. Dia baring atas rusuk saja. Supaya kalau terhanyut ke, tangan kita tu terjatuh sedar balik. Jadi Nabi akan buat begitu.
Kemudian bila dah soft standby, Bilal pun panggil Nabi, ya Rasul, jemaah dah standby. Itu barulah Nabi keluar jadi imam. Itu amalan dia. Jadi kalau tuan-tuan nak buat, elok juga. Bangun pukul 5 subuh, pukul 6, kurang lebih ada di sini. Tuan-tuan bangun 5.30, 5.45, dengar azan pada masjid, sembahyang sunat dulu 2 rakaat kat rumah. Lepas tu biasa komat 10 minit, 5 minit, kadang 10 lah. Jadi sambil tu tuan-tuan baring sekejap atas rusuk kanan. Lepas tu dengar bila ada ketuk mikrofon nak komat tu, tuan-tuan datang ke masjid. Oh, itu pahala ekstra. Tapi masalah rumah kita jauh, lepas tu parking pun susah, jadi leceh tuan-tuan. Ada dulu orang buat dalam masjid tapi tak cantik lah. Maknanya dia sembahyang sunat 2 rakaat di masjid, habis sembahyang dia baring ramai-ramai macam dugong, penuh macam pasar selayang, tak apa sesuai, tak comel. Ini sebab itu sembahyang sunat fajar di rumah dan mengiring selepas sembahyang sunat fajar, itu dia panggil 100 sunnah yang dilupakan. Ada 100 sunnah yang dah orang tak buat lagi. Banyak tuan-tuan. Sunnah yang orang tak buat ni banyak. Nantilah Maulidur Rasul, nanti tuan-tuan suruhlah penceramah cerita. Apakah sunnah-sunnah yang dah tak dibuat dah sekarang? Padahal sunnah tu benda simple-simple saja. Orang biasa sunnah Nabi yang dia tahu, menikah 2, itu sunnah dia yang paling dia tahu sekali. Apakah sunnah Nabi? Poligami, Ustaz. Oh, itu number 1. Dia tak betul juga, tak Nabi. Tapi ada sunnah yang simple-simple. Contohnya sembahyang, kalau bersembahyang sendirian, menaruh sutrah di hadapan, penghadang. Itu kan dah tak ada orang sekarang sembahyang taruh penghadang. Panjang pula cerita, hilang cerita buang keruh ambil jernih kita ni kan. Tapi yang penting kita syukurlah nikmat pada pagi ni. Tuan-tuan, orang yang dapat sembahyang subuh berjemaah, Nabi cop garanti ini bukan munafik. Oh, special. Jangan pula tuan-tuan bayangkan jiran kita munafik. Oh, jiran aku munafik, aku pergi subuh pagi ni dia tak bangun lah. Jangan begitu, tak boleh begitu. Mungkin dia rumah tak ada air, tak ada mandi, gate tak jumpa kunci, sangka baik sajalah. Sangka baik, tak jumpa kunci kereta kadang-kadang ya. Nabi sebut laisa salatun asqal alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Tidak adalah sembahyang paling berat nak didirikan oleh orang munafik melainkan sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Kalau kita nak ada pemahaman tasawuf sikit, kalau kita secara peribadi berat nak sembahyang isyak dan subuh berjemaah, kita kena sedih, kita ni munafik. Begitu, jangan pandang orang. Hingga kan orang sembahyang subuh berjemaah ni, Nabi dalam satu hadis sebut, dia nanti dalam surga makanannya dihidangkan. Ahli surga yang lain makanannya secara buffet. Dia begitu. Special tuan-tuan, special. Kalau kita pergi kenduri kahwin, tuan-tuan pergi kenduri, tuan rumah ajak duduk dengan meja pengantin, tu special. Duduk sekali dengan meja pengantin, ada waiter layan. Tapi kalau kita pergi kenduri, tuan rumah kata silalah beratur, ambil. Mana kita tetamu biasa sajalah. Beratur sama orang. Kadang sampai pepedom habis, kadang-kadang nasi dah tinggal kerak je, tak ada apa tinggal. Tapi tetap tetamu. Sama juga ahli surga nanti, man ghada ilal masjidi waraha wa'adallahu aljannata nuzulan kullama ghada waraha. Siapa yang pergi masjid pada waktu pagi berjemaah dan juga waktu petang, Allah akan siapkan baginya di surga hidangan untuk tetamu setiap kali dia pergi dan kembali. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lain disebut, man ghada ilal masjid wa raha wa addallahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha. Orang yang pergi ke masjid pada pagi hari, Allah akan sediakan hidangan. Maknanya ada waiter. Kita duduk, ada orang serve nasi, kita ambil. Lauk kita. Begitulah, special lah. Untuk siapa? Orang yang sembahyang subuh berjemaah. Kenapa sembahyang subuh berjemaah special? Kerana mereka adalah subuh warrior. Kenapakah mereka ni pahlawan-pahlawan semua? Kerana untuk sembahyang subuh ada setan khusus yang menyekat kita mendirikan sembahyang. Zuhur, Asar, Maghrib tak ada.
Mungkin ada tapi tak popular. Yang untuk subuh, dia punya setan grade-nya tinggi. Saya ingat kawan-kawan jusasi lah, bukan rendah-rendah tuan-tuan. Minimum jusasi punya setan ni, bukan setan kecil-kecil ni tuan-tuan. Besar ni setan. Sehingga Nabi sebut, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadin. Bila kita nak tidur malam, ada setan khas, dia akan ikat leher kita dengan 3 tali. Punya jahat setan. Kita nak tidur, diikat leher kita. Ini untuk orang yang tidur tak baca doa. Orang tidur bacalah doa, bacalah Quran. Ni dia baca WhatsApp je kerja. Mana pedah baca WhatsApp, nak tidur buat juling mijit mata je. Tidur je lah. Ataupun orang suruh baca Quran, suruh baca ayat 3 kul, baca doa, dia sibuk menggentik remote tengok Netflix misalnya. Lelah tidur pegang remote sudah. Dia tidur macam tu lah, setan ikatlah tali. Kalau tidur ada doa sikit, jadi setan pun segan juga nak kalungkan tali tu. Jadi Nabi sebut, iza nama bikulli uqdatin yadribu alaika lailan tawila. Kalau kau tidur dengan 3 tali ini, nescaya kau akan tidur sampai pagi, sampai siang, kata Nabi. Sebab fa iza staiqadha fa dzakarallah in halat uqdatun. Dia ada 3 tali. Azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun tersedar. Astagfirullah, astagfirullah. Kita baru nak bangun, setan ni tarik tali. Baru azan. Lambat lagi komat, tidur dulu. Oh ya, tak ya juga, rumah aku dekat je. Menerap semula tali tu. Katalah kita astagfirullahalazim, tidur pula dah. Putus tali tadi. Aku nak pergilah. Ada 2 tali lagi. Setan tarik lagi. Baru komat. Hari ni jemaat subuh. Bacaan panjang. Sujud sejadah. Kat 6.30 kan baru rakaat kedua. Ya tak ya juga. Melerap lagi. Itu kerja setan. Lepas tu kalau tuan-tuan pukul 5.45, pukul 6 boleh bangun semayang, subuh warrior lah. Subuh fighter betul semua tu. Hebat sekali. Yalah, bukan senang lah nak mengajak orang pergi datang subuh ni. Kita buat program, panggil selebriti, panggil apa. Tak ramai, dia ramai pada hari kejadian sajalah. Dia buat contoh program hari Ahad, subuh macam jemaat. Tapi hari Isnin tu dah tak ada lah subuh macam jemaat lah. Dia jadi seremonial saja sekarang. Tak boleh buat apa. Kita dakwah ni, kita tak boleh expect orang semua jadi baik. Tak boleh expect begitu. Walaupun niat kita dakwah ni, we do the best, God do the rest. Kita ikhtiar saja yang terbaik. Tapi selebihnya kita serah pada Tuhan. Ya Allah, aku dah buat program, macam-macam aku ikhtiar, aku panggil qari yang terbaik, aku buat tazkirah, ada ceramah, makan pria, ada cabutan petuah. Saya banyak dah pergi program subuh macam Jumaat ni, macam-macam tuan-tuan. Cabutan petuah ada. Cabutan motosikal, basikal, pakej umrah pun ada. Saya belum pergi satu masjid, memang kaya betul lah. Dia punya cabutan bertuah dia umrah. Yang datang bukan orang lagi dah, bukan orang kita, Nepal, Bangladesh apa, gau-gau kepala duduk belakang. Cabutan bertuah. Ini ikhtiar. Ada yang bagi duit pada anak-anak sekolah RM5 yang datang. Ini ikhtiar. Yang tak ada sekarang ni, saya ingat tinggal tak buat bubuh tangkal pelarih lagi. Kalau ada boleh tangkal pelarih, lama dah gantung depan masjid tu. Biar macam kan orang berniaga kan gantung tangkal besar-besar. Tapi tu haram lah pula ya. Ada yang tidak sekalian. Balik kepada tajuk kita. Sedangkan lidah lagi tergigit. Sedangkan lidah lagi tergigit. Buang yang keruh, ambil yang jernih, barulah teguh peribadi. Sebab saya teringat kepada lagu ni. Tajuk ni diambil sebahagian daripada lirik lagu P. Ramlee, iaitu lagu gubahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tahun 1964 untuk filem khas bertajuk Tiga Abdul, yang mana Tiga Abdul ni filem terakhir P. Ramlee di Singapura sebelum dia berpindah ke Kuala Lumpur. Jadi lagu tu dinyanyikan bersama dengan Sarimah, Datuk Sarimah, dalam Kandang Kuda, kalau tuan-tuan masih ingat lah. Dan lagu tu seni kata bukan P. Ramlee buat. Seni katanya dibuat oleh S. Sudarmaji. Sedangkan lidah lagi tergigit,
Apa pula suami isteri, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. S. Sudarmaji yang tulis. S. Sudarmaji ini Kacip Piramli, rapat betul. Sudarmaji dengan Piramli ni legend. Dia sayap kanan, sayap kiri. Tanpa Sudarmaji, Piramli tak boleh terkenal karya dia. Ini untold story ya. Sudarmaji ni peranan dia besar. Sebab itu dia gabung dua jadi Majili. Orang panggil Majili. Piramli, Sudarmaji. Berapa banyak lirik Sudarmaji buat? Banyak. Kita tahu lagu tu lagu Piramli je. Tak tahu siapa. Macam M.Lessay lah, 45 tahun dia buat konsert cipta 45 tahun. Baru orang tahu, oh ni lagu dia. Oh lagu dia. Lah dia ni. Baru orang tahu. Lah lagu dia. Lagu Eliket. Tak lagu dia. Oh lagu dia. Dia banyak belakang tabir. Sudarmaji ni getaran jiwa dia buat. Lirik getaran jiwa. Di mana akan ku cari ganti? Putus sudah kasih sayang. Jeritan batinku. Aci-aci buka pintu. Apek jaga depan ada longkang. Apek dan margina. Bunga melur. Oh bunga melur paling sedap sekali. Tuan-tuan Google lah. Bunga melur. Di hujung sana tempatmu bunga melur. Dan lagu yang paling terkenal sekali, lirik oleh S. Sudarmaji ni orang Malaysia suka lah. Lagu Hoi Hoi Yahoi. Itu Hoi Hoi Yahoi itu S. Sudarmaji yang tulis. Lagunya Piramli, lirik oleh S. Sudarmaji. Jadi lagu ni yang kita jadikan tajuk pada pagi ini, banyak pelajaran dia. Cuba bila sebut tentang lagu Sedangkan Lidah Lagi Tergigit ni, lagu tu pun bukan lagu original Piramli. Orang panjang pula sejarah dia. Lagu tu pun Piramli ambil daripada lagu Hindustan. Bukan lagu original 100%. Lagu tu diambil daripada lagu dalam filem Solvasal. Solvasal ni tahun 1958. Filem lakonan Dev Anand, Wahidah Rahman, Birsa Hujar, Tuntun. Cerita lama lah. Hai apa nadil to'awara najani kispe ayega. Sama lah, dia punya lagu sama. Lagu Hindustan. Hati saya adalah pengembara, tidak tahu dengan siapa dia akan jatuh cinta. Sedap lagu dia, lagu Hindustan lama. Tapi Ramli ambil, jadi buatkan lagu. Tapi zaman tu tak ada main IPO, tak ada masalah lah. Zaman itu orang pun tak ambil tahu sangat. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Sememangnya bahasa kita, bahasa Melayu ni sangat kaya dengan perbidalan dan kata-kata yang semuanya nak menyeru ke arah perdamaian. Selain daripada buang yang keruh, ambil yang jernih, ada juga kata-kata misalnya carik-carik bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Senada dengan air dicincang takkan putus, pancung debu takkan berbekas. Bedok lalu kiambang bertaut, hanyut perahu ke tepi pantai. Kisah dulu jangan disebut, memang dah tahu hajat takkan sampai. Mana yang keruh kita jernihkan, yang membonggol kita ratakan, yang kesat kita amplaskan, yang menyalah kita betulkan, yang renggang kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan. Terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang, sama sendiri tak payahlah sengketa, bukankah molek kita makan sehidang. Kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih-jernih. Tajuk ini bagus sebab kita melihat masyarakat kita sekarang sedang dilanda hempasan ombak perebutan kuasa yang tak berkesudahan. Kalau dia ada ending, okey, ini tak selesai lagi. Hari tu dah senyap sekejap, naik semula. Kecil hati orang tertentu, merajuk. Jadi kita jadi boring lah tuan-tuan. Benda ni dia tak ada ending. Dan benda ni kelihatannya meretakkan perpaduan. Sebab itu kita orang masjid, kita duduk tengah-tengah. Kita tak campur mana-mana. Kita orang masjid ni, kita DAP semua. DAP ni duduk atas pagar. Kita duduk, kita tak campur. Kita umat, kita fikir agama. Kita doa kepada Allah, barang dijauhkan daripada rakyat di negara kita ini menghadapi nasib. Benang habis, kain tak jadi. Jarum patah, baju tak siap. Ini masalah.
Kalau dia kelahi tapi baju tu siap, okey. Ini baju tak siap juga. Jarum pula patah. Apa yang dapat? Jadi kita nak menyeru pada pagi ni, sobar sobar benda hak dah tak sampai hajat tu tak sampai sajalah. Loh lah, kita jangan kelahi. Agama kita mengajar, kita sama kita orang Islam ni tak boleh kelahi. Tak boleh. Kalau ada orang kata orang Islam boleh kelahi, kita nak tanya dia mengaji di mana. Sebab masuk kubur esok, antara soalan favorite malaikat adalah siapa saudara engkau. Tuan-tuan, kita nak jawab apa? Siapa saudara kita? Kalau siang malam pagi petang kelahi sesama Islam. Dia kelahi ni boleh sama kita, bukanlah tak boleh langsung. Kita dengan isteri pun kelahi, tu sedang tidur hari-hari dengan dia. Ini pula dengan orang kita tak pernah tidur sekali pun mestilah kita kelahi lagi teruk. Boleh kelahi 3 hari saja. Maknanya ada, dia berikan tempoh. Kita boleh kelahi 3 hari saja, tak boleh lebih pada itu. Contoh hari ni hari Sabtu, Ahad, Isnin, gaduh, tak ada masalah. Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa kena tegur balik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tegur balik. Hari Rabu, Selasa tegur balik. Hari Rabu sambung semula kelahi. Rabu, Khamis, Jumaat, 3 hari je. Hari Sabtu depan tegur balik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, macam mana? Sambung permit, okey, salam je lah. Ahad kelahi balik. Sampai bila nak buat? Sampai Abang Jamil hidup balik. Itu kerja sambung permit je kerja kita. Itu dibenarkan. Salah satu la turfa' lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan kata Nabi, semayangnya tak diangkat sejengkal pun daripada kepala dia. Salah seorangnya adalah orang yang tak bertegur selama lebih pada 3 hari. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nombor 981. Jadi jangan kelahi. Orang politik dia berkelahi tapi dia bertegur sebab dia orang profesional. Dia memang kerja dia. Dia kerja memang kerja betonyeh. Itu kerja dia. Sebab politik ni is all about power struggle. Macam mana kau nak survive, pertahankan kuasa. Takkan nak bagi macam pantun ni tahan kuasa. Mesti lawan. Tapi sebab dia orang profesional, bergaduh macam mana pun, di luar dia orang berkawan. Kadang kongsi rokok, tukar cucuh lighter, bagi sigar. Dengar cerita lah, saya tak pernah tengok. Artinya dia baik sama dia. Yang pening kita, orang profesional tak ada masalah. Kadang kita tengok dalam parlimen, blok sini bergaduh, tarik balik, duduk. Tapi dia orang masa rehat, dia duduk semeja je minum air. Dia profesional. Kita tak, kita tengok dia bergaduh, kita asah parang, serang. Berjihad dah aku. Jihad apa? Dia orang okey. Sebab kita orang kampung. Jadi kita yang orang masjid ni, kita nak didik yang kampung ni. Dengan orang politik ni tak payah dah. Memang kerja dia power struggle. Tu cara dia survive. Macam kita penjawat awam, kita tak payah bertumbuk, bergaduh untuk nak naik pangkat. Time base, kalau cikgu kok mana pun naik je grade sampai 54. Orang kerja kerajaan pun sama jugalah, orang kerja biasa. Tapi orang politik sepenggal, nak naik 2 penggal, nak naik 3 penggal, nak pastikan ada jawatan, jadi exco, menteri besar, menteri dan sebagainya, struggle. Jadi mereka memang duduk dalam dunia itu. Ini yang masyarakat ni yang kita risau. Tak payah bergaduh lah tuan-tuan. Dia orang yang jaga ukhuwah dan persaudaraan ni special. Ada satu hadis, saya terbaca dalam hadis, Nabi sebut orang yang semangat nak jaga perpaduan ni, nanti dalam surga dia punya lokasi rumah dia duduk dekat kawasan yang paling mahal di surga. Dia surga ni dia macam bandar Kuala Lumpur contoh. Dekat Kuala Lumpur ni, dekat mana dipanggil sebagai jantung Kuala Lumpur? Tengah-tengah KL mana? Masjid Jamek lah kan, itu maknanya itu tengah Kuala Lumpur, sungai, pertemuan 2 sungai. Jadi umpamanya kalau heartbeat location Kuala Lumpur ni, contohnya di Bukit Bintang misalnya, tempat orang sentiasa hidup, heartbeat hidup je orang.
Jadi seolah-olahnya kita di KL ada rumah di Bukit Bintang, ataupun kita ada rumah di KLCC, kawasan center, ataupun di Kuantan kita ada rumah di Teluk Cempedak misalnya, tempat tumpuan orang, atau rumah kita dekat Menara 188 Kuantan. Surga pun sama. Ada orang dia duduk surga tapi rumahnya mungkin jauh sikit. Umpama kita kalau duduk, awak kerja KL, kerja KL. Oh, rumah kat mana? Kat KL. Kat KL juga. Kat mana kat KL? Kat Dengkil. Dengkil, KL. Awak jangan kona-kona. Tak, dia tak boleh samakan KL dengan Dengkil. Walaupun highway ada, dah KL is KL, Dengkil is, contoh marah pula orang Dengkil ni ke? Ni contoh. Macam orang Kuantan lah. Awak kerja Kuantan, rumah di Kuantan, di mana rumah di Kuantan? Di Gambang. Gambang, Kuantan. Tak ada kena-kena Gambang, Kuantan. Mungkin dah duduk dalam Kuantan, tapi Gambang is Gambang lah. Berapa jauh? Sikit lagi boleh jamak lah tu. Gambang jauh juga tuan-tuan. Jauh. Jadi surga pun dia ada dia punya center dia. Dia ada tengah dia. Dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta karya Imam Abdullah Al-Qurtubi, dia buat satu bab minhu buhbuhatul jannah. Bab tentang jantung surga. Tuan-tuan cari kitab Tazkirah Imam Qurtubi, buka muka surat 751. Detail dia cerita center paling mahal dalam surga, buhbuhatul jannah. Siapa yang layak diberi perumahan di kawasan elit tengah-tengah surga? Orang yang menjaga hubungan silaturahim. Bukan sekadar dia jaga, dia fikir macam mana nak baikkan sesama orang Islam. Man arada buhbuhatul jannah falyazamil jamaah. Nabi sebut siapa-siapa yang nak dapat lokasi jantung surga, hendaklah sentiasa mengajak jemaah ini bersatu. Whoever wants the best place in paradise, then let him stick to the jemaah. Siapa nak duduk center surga, ajaklah orang untuk bersatu. Jadi kita pagi ini kita doa pada Allah nak mengajak orang bersatu ni, kita pun dapatlah pahala, dapatlah duduk tengah-tengah surga. Ini kerja kita lah, kita mendamaikan sesama kita. Kadang-kadang tuan-tuan kita menengok orang dari segi bergaduh ni, dia dari segi politik. Saya buat Nabi SAW kenapa diucapkan hadis buhbuhatul jannah itu? Sebab Nabi dia tahu bahawa manusia ni kalau bab politik dia mesti berpecah. Sebenarnya bukan dalam bab politik sajalah, asalkan ada kepahaman berpecahlah kita. Macam hari ni kita di kawasan Bukit Jalil, Syekh baik kita ni kuliah subuh, kalau kuliah maghrib tak sampai kita ke masjid. Malam ni bola tak? Malam ni bola Selangor lawan, benda tak ingat malah nak menyebut, tapi Selangor lah lawan bola malam ni. Jadi memang ramai penyokong ni, Selangor lawan Pahang bila? Saya pun tak tahu bila lawan Pahang, tak dengar cerita lah. Jadinya bila bola pun kita akan ada kumpulan peminat pasukan Tut, peminat kumpulan Selangor, peminat kumpulan Pahang dan sebagainya lagi, peminat Terengganu. Kita mesti ada perpecahan itu. Ataupun macam ustaz-ustaz pun kelahi juga. Ustaz ni ada Asyairahnya, Maturidiyahnya, ada Salafiyahnya, ada pesen itu, ada pesen ni. Jadi perpecahan itu normal. Manusia kan mana? Dia kan ada cita rasa. Kalau takkanlah isteri kita lain-lain rupanya. Sebab cita rasa kita lain-lain. Ada orang isterinya macam Korea, dia minat mata sepet, dia minat. Style-style Cina dia suka. Ada suka orang isterinya macam Hindustan, dia memang daripada kecil menengok Hindustan, jadi memang isteri dia pun macam Hindustan lah, hidung mancung, kelopak mata besar, contohlah. Ada orang minat muka Melayu jati, muka-muka Melayu. Ada minat isterinya badan berisi, ada minat kurus kering. Benda tak sama. Kita pergi kedai kain, pergi Kamdah, kita angkat kain, oi, lawa kain ni, kita pun letak. Orang lain pula lalu, ish, siapalah yang minat kain macam ni, tak ada taste betul. Lain pula. Orang lain pula datang, boleh lah, boleh kalau dah tak ada, boleh. Kan beza-beza.
Adakah masing-masing mengatakan dia paling betul? Tidak. Kita kena jadi orang duduk atas pagar, mendamaikan. Awak betul, awak betul, awak betul. Jangan kelahi. Sebab itu Nabi kata, alaikum bil jamaah. Kita semua ni hendaklah bersama jemaah. Wa iyyakum wal furqah. Jangan pecah belah. Beza pandangan okey, jangan pecah belah. Sebab fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Sebab syaitan itu dia akan berani mengganggu orang yang bersendirian. Kalau orang tu berjemaah, dia tak akan kacau, dia tak berani. Jadi kita nak mengajak jangan kelahi. Adakah zaman Nabi dulu tak ada orang politik? Ada. La ilaha illallah. Zaman Nabi ramailah orang masa tu power struggle. Orang berlawan untuk nak mengekalkan kuasa. Bab politik ni tuan-tuan, cerita politik lah contoh ya. Kan cerita bola kan tak boleh. Bab politik ini sahabat Nabi pun politik. Bahkan sahabat Nabi pun berlaku perpecahan. Dan ini bukannya kita membawang, tidak. Semua bukti ada. Kalau tuan-tuan, kita di negara kita lah, dulu ada kita sibuk dengan peristiwa langkah Sheraton, ataupun langkah Sri Pacific, macam-macam langkah lah sekarang ni langkahnya. Zaman Nabi dulu ada juga langkah. Di Madinah dulu dia panggil langkah Saqifah Bani Sa'adah. Saqifah Bani Sa'adah. Saqifah ni bahasa Arab maknanya balai rong. Kalau tuan-tuan dia nak berangkat ziarah Madinah, nanti pergi Masjid Nabawi, cari pintu 326, sekitar 20 meter daripada pagar Masjid Nabawi. Dia punya pagar mengalir ke Hilton apa semua ni, belah-belah sini, bukan belah sana, bukan belah hijau, belah sini, belah Hilton ni. Cari pintu 326. Dia ada satu kawasan tu dia dah buat pagar. Dan sebab Arab Saudi sekarang kan dah tourism kan, dia dah minat, so dia dah ada signboard semua bagus. Dulu dia bakar habis tempat-tempat sejarah ni. Sekarang ni pun dia modern sikit lah. Dia pun dah buat signboard besar cerita sejarah. Nanti tuan-tuan boleh pergilah pintu 326, tapak asal tempat langkah Sheraton Madinah. Masa tu berlaku. Masa bila ianya berlaku? Ketika Nabi wafat. Sebaik saja Nabi SAW wafat, jenazah belum urus, orang Ansar buat mesyuarat tergempar. Patutnya ke bumi dulu. Dah, power struggle. Suarat dulu. Nak menentukan siapa yang nak jadi pengganti. Kenapa orang Ansar nampak begitu cepat nak buat? Ni kita bukan merendahkan sahabat. Tidak, ini cerita pengurusan politik. Sebab orang Ansar fikir dah sampai masa kepimpinan kembali kepada orang Madinah. Sebab orang Mekah ni, dia orang mendatang. Sampai bila orang Madinah selaku pribumi, anak jati, orang tempatan, tak boleh jadi YB di tempat sendiri? Ni contoh, guna istilah YB lah. Kenapa kena YB import? Nabi tu okey lah, kita respect Nabi. Tapi lepas pada Nabi, by right, orang kita pun ramai je yang terror-terror. Ketua bahagian ada, ketua cabang ada, ketua ranting ada, macam-macam jawatan ada. Boleh je, tak ada masalah. Jadi itu pandangan mereka. Jadi masa tu sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin, termasuk keluarga Nabi, tengah uruskan jenazah. Mereka tengok orang Madinah tak ada, orang Ansar mana pergi? Semua buat tak tahulah uruskan jenazah. Tiba-tiba ada dua orang bocor cerita. Tengah urus jenazah ni, dia cerita kepada sama-sama dia membawang. Dia kata, awak perasan tak orang Madinah tak ada? Lah, mana pergi orang Madinah? Dia mesyuarat sama dia lah, nak menentukan siapa ganti Nabi. Abu Bakar dengan Umar terkejut. Masa ni nak mesyuarat. Terus dua orang ni bergegas ke lokasi mesyuarat dekat Saqifah Bani Sa'adah, pintu 326 tu lah. Kan jauh daripada Kubah Hijau dengan 326 tu jauh. Umar dengan Abu Bakar pergi. Nasib baik semasa dia sampai belum ada konsensus.
Tidak ada kata putus siapa yang nak jadikan pengganti. Sebab apa tak ada kata putus? Orang Madinah pun pecah dua geng juga. Dia ada dua kem. Ansar ni dia ada dua, satu Aus, satu Khazraj. Puak Khazraj dia nak orang dia. Siapa orang dia? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dia dah angkat nama ni, Sa'ad bin Ubadah. Tapi ada 70 orang daripada puak Aus tak setuju dengan senarai nama yang diberikan oleh Khazraj. Dia orang pun ada senarai nama. Dia sama macam politik kita juga lah tuan-tuan. Semua orang berkumpul keliling ke presiden, menghantar nama calon macam-macam. Semua hantar. Akhirnya tak ada kata putus. Last Muhajirin cadangkan Abu Bakar. Orang Mekah. Orang Mekah kata beginilah. Lepas Nabi wafat, kami berpandangan ambil Abu Bakar. Pertama, Abu Bakar ni dia teman Nabi masa hijrah, dia senior. Yang kedua, Abu Bakar ni setiap kali Nabi MC tak sihat, Nabi akan tunjuk dia ganti jadi imam. Jadi itu dah memberi satu isyarat dia ni pengganti. Orang Madinah macam tak setuju. Maknanya takkan orang Mekah lagi. Kan memang semua pemimpin daripada Mekah. Lepas Nabi, Abu Bakar. Lepas Abu Bakar, Umar. Lepas Umar, Osman, Ali, lepas mu. Dia marah sama dia. Bukan dia berebut kuasa, ini power struggle. Kita pengurusi masjid pun berebut tuan-tuan. La ilaha illallah. Pengurusi masjid ni bukan masjid sini, masjid lain pun mempertahankan kelahi-kelahi lah. Sebab power struggle. Puak-puak datang pula satu cadangan lain daripada kumpulan lain. Mereka cadangkan supaya memilih Bani Hashim. Kita pilih yang jadi pengganti ni biar keturunan Nabi. Semua orang tak marah. Mana lepas Nabi, ambil anak cucu dia. Yang paling senior sekarang, Ali. Sebab Nabi tak ada anak lelaki. Takkan ambil Fatimah pula dan jadi pemimpin. Ali, kita setuju ambil Ali. Cucu-cucu dia kecil lagi. Jadi ada juga betulnya. Ya tak ya juga ya. Kita buat sistem monarki. Lepas ayah, anak. Lepas anak, cucu. Tak ada orang marah. Kan ada tuan-tuan marah. Raja-raja turun ke anak, anak turun. Kita tak marah sebab kita dah setuju. Tak ada masalah. Jadi ada cadangan begitu. Tiba orang daripada Ansar pula beri cadangan. Beginilah. Minna amirun wa minkum amirun. Orang Ansar kata kita ni tak ada kata putus. Kami mencadangkan orang Mekah pilih pemimpin dia, kami orang Madinah pilih pemimpin kami. Kita buat sistem penggiliran macam Ketua Menteri Sabah zaman dulu. Maknanya berapa term kumpulan kau, lepas tu kau bergilir pula dengan aku. Dia tak sebutlah yang Ketua Menteri Sabah tu ayat saya. Kita buat cara penggiliran baru tak kelahi. Ada pula cadang begitu. Khubbab bin Munzir radhiyallahu anhu ni daripada puak Khazraj, dia cadangkan lantik dua khalifah. Dan orang pula tak boleh nak tolak cadangan Khubbab bin Munzir ini. Khubbab bin Munzir ni bukan calang-calang sahabat. Tahukah kita dia adalah orang yang bertanggungjawab memberi cadangan pada Nabi ketika nak membina kemah perang Badar. Dan Nabi terima cadangan dia. Masa tu kan Nabi buat kat tapak lain. Dia datang, dia tegur, ya Rasul, ini lokasi operasi ni wahyu ke reka sendiri ni? Nabi kata, aku reka ya, tak ada wahyu-wahyu. Minta maaf, sini tak sesuai. Saya orang sini. Ini laluan tak cun, air tak ada. Ada pot cantik punya. Dia yang cadang. Nabi kata, okay, I follow. Jadi bila dia cadang buat sistem dua pemimpin, semua orang garu kepala. Jadi dalam suasana yang panas ini, Umar Al-Khattab beri pula cadangan. Beginilah, ini aku punya usul. Minna amirun wa minkum uzara. Aku cadangkan pemimpin lantik daripada orang Mekah. Mana Perdana Menteri orang Mekah. Tapi wa minkum uzara, menteri aku ambil orang Madinah semua. Maknanya menteri besar orang Mekah, exco semua orang Madinah. Okey tak plan macam tu? Kalau kita okey je.
exco, pencen jusasi tuan-tuan, okey. Pencen jusasi, kerja 36 bulan, okey. Ataupun kita Perdana Menteri semua ambil orang Madinah. Bila Umar cadang begitu, ramai setuju. Mana Umar Al-Khattab berjaya convince. He got numbers. Dia ada number sekarang. Okey, aku punya cadangan ni dia setuju. Tiba-tiba ketika Umar mencadangkan orang Mekah jadi pemimpin, tak lain tak bukan Abu Bakar lah. Abu Bakar pula tak nak jadi. Kacau pula dah. Orang kata, saya setuju cadangan orang Mekah jadi pemimpin, tapi tak naklah saya. Umar kata, jam lah macam ni, orang nak mencadangkan dia. Abu Bakar kata, saya tak sesuai jadi pemimpin. Saya lebih suka kalau dua nama. Dia pun ada dua nama juga. Pertama Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan juga Enta sendiri, wahai Umar. Ini dua orang je saya nampak boleh lead. Saya ni good follower, not a leader. Abu Bakar ni dia seorang follower yang bagus. Leader belum tentulah. Dia tak yakin dia boleh jadi leader yang bagus. Umar pula jawab, wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin aku jadi pemimpin umat yang mana dalam umatnya terdapat Abu Bakar Al-Siddiq? Tak mungkin aku boleh mentakbir nanti. Mustahil. Engkau senior, berhijrah dengan Nabi, tidur dalam gua, mana boleh challenge? Sudahlah, jangan bising-bising. Umar ambil tangan Abu Bakar, bai'ah. Aku bai'ah Abu Bakar jadi pemimpin. Itu umpama sign SD lah tuan-tuan. Kalau sekarang kira sign SD lah. Orang pun angkat tangan, setuju. Setujulah. Umar ni garang kan, siapa nak berani melawan dia. Orang pun okey lah, setuju. Tiba-tiba ada pula yang mencelah, mengatakan pemilihan kita hari ini tak adil. Kenapa pula? Sebab kita tak ada langsung mengundang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan mana ada Ali dalam perundingan itu? Keluarga Nabi seorang pun tak ada ajak berunding. Tapi kita nak betul, sebab kita aliran ahli sunnah wal jamaah, jangan ikut dengan Syiah ni tu. Syiah ni nak marah kita je kerjanya. Sabar sabar. Keluarga Nabi tak hadir sebab urus jenazah. Tengah urus jenazah, takkan nak tinggal jenazah pok mentua. Kenalah uruskan dulu. Sebab itu Ali tidak hadir masa perundingan. Bukan nak mengenepikan Ali, tidak. Sebab itu Ali disebabkan sibuk menguruskan jenazah apa semua, dia hanya beri bai'ah kepada Abu Bakar 6 bulan selepas itu. Ini juga Syiah gunakan ni, mengatakan tengok Abu Bakar rampas kuasa, Ali 6 bulan baru confirm, setuju. Dia begini, Ali ambil masa nak sokong Abu Bakar sebab Fatimah jatuh sakit. Fatimah meninggal dunia 6 bulan selepas Nabi wafat. Dia on and off sakit, keluar masuk hospital agaknya, sibuk mana dan. Jadi bila dah meninggal, settle, barulah Ali boleh konsentrate balik kepada politik. Saya bawakan cerita ni tuan-tuan. Hal kuasa, semua orang akan ada masalah. Bukanlah tak boleh, boleh. Tetapi hendaklah kita kembali kepada jemaah. Itu yang Nabi sebut, innahu sayakunu ba'di hannatun wa hannat. Sepeninggalan aku nanti akan berlaku huru-hara yang tak berkesudahan. Faman ra'aitumuhu faraqal jamaah. Kalau engkau melihat masa itu ada orang yang nak memecah belahkan jemaah, nak memecah belahkan orang Islam, ketika orang power struggle dan macam-macam lagi, faqtulu, perangi dia. Kau jangan bergaduh sesama engkau. Kau mesti perangi orang yang nak pecahkan jemaah kita. Maka di penghujung pertemuan ini, mari muslimin muslimat sekalian, berbeza pendapat itu biasa, tapi hendaklah kita duduk bersama berlapang dada, duduk berkawan bertenggang rasa. Tak guna kelahi, kerana orang pendendam hatinya hitam, orang cemburu hati berbulu, orang pendendam imannya padam, orang pendengki hati berdaki. Kita jangan tersalah musuh. Musuh kita yang sebenar adalah syaitan. Sesama kita orang Islam, kita bukannya musuh, tidak.
Kita ni persepsi saja. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, musuh sebenar kau adalah syaitan. Kain belah pakaian seniman, anak batu buat senjata. Bukankah Allah telah berfirman, syaitan itu musuh yang nyata. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, jangan kamu sembah syaitan, sebab dia musuh yang nyata. Surah Yasin ayat 60. Sebab itu Allah Ta'ala dah beritahu, musuh utama kita adalah syaitan, bukan manusia. Jadi tak payahlah kita berkelahi. Moga-moga dengan kita memahami bahawa silaturahim orang Islam, jemaah itu mustahak. Walaupun apa yang berlaku, kelahi lah. 3 hari boleh. Main bola, takkan nak Assalamualaikum, saya nak sepak bola dulu ya, terima kasih, tumpang lalu. Lawan-lawan lah bola apa, lama pun lawan. Guk-guk, mana boleh jentik kan, mana boleh. Tapi habis pi salam lah. Allah terima kasih lah main. Itu cara kita. Bukan tak boleh langsung kelahi. Semua benda nak Assalamualaikum. Tak begitu. Kelahi. Politik pun sama. Kelahi lah, bertumbuk lah. Tak ada masalah. Bukanlah bertumbuk. Lawan. Duduk. Arau. Duduk. Itulah ayat kita selalu dengar je kan. Wah. Kita. Tapi luar okey. Begitulah. Kita pun sama kita orang Islam. Nampak bergaduh. Tapi kita baik. Itu yang dipanggil buang yang keruh. Ambil yang jernih. Barulah teguh peribadi. Kalau sampai nak mencaci, mengutuk, mengata dan sebagainya, saya kira tak berbaloi lah. Betul lagi dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah. Allah Ta'ala jarang celakakan manusia ni, tapi ni marah betul. Celakalah orang yang humazah, lumazah. Siapa humazah? Pencaci. Lumazah, pengeji. Ni surah Humazah ayat pertama. Jangan mengata. Kita sama kita orang Islam, kita tak dibenarkan mengata. Kita ni jangankan sama kita orang Islam, binatang pun kita tak boleh mengata. Ni pula manusia sama Islam. Binatang tak boleh kata, tuan-tuan. Contoh, ada orang dia marah ke haiwan. Ada satu hadis Nabi pernah sebut, iza sami'tum siyahud dikah fas'alullah min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Engkau kalau dengar ayam berkokok, kau jangan maki ayam tu. Nabi sebut jangan maki, sebab ayam tu sedang nampak malaikat. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangan maki kepada haiwan. Tuan-tuan tak suka kucing, jangan tendang kucing, maki kucing. Bongok yang kucing. Rumah orang lain buang kat rumah aku, jangan maki dia. Marah tuan rumah tu. Kucing tak tahu apa-apa. Tak boleh kucing. Sian kucing. Saya baru ni orang hantar gambar kucing menyanyi. Sedih pula menengok kucing menyanyi. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Kucing pun sedih sebab dihina. Sekarang ni kucing menangis teruk lalu lah budak-budak. Jadi kalau binatang pun kita tak boleh kutuk, apatah lagi kita orang Islam. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Umat aku ni kata Nabi, dia tak akan mencela, tak akan melaknat, takkan buruk perangai, dan bukan orang yang kotor percakapannya. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Bintang timur, cuaca baik, cahaya sampai ke hutan seberang, mulut manis, hati baik, itulah budi dikenang orang. Moga-moga tajuk yang kita bahaskan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Janganlah kita berkelahi kerana kita semua bersaudara. Sesama kita janganlah bongkak, jangan dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat jangan belagak, supaya pergaulan tidak akan rosak. Sepeninggalan kita nanti, sudah pastilah yang akan mengambil tahu hal keluarga kita adalah jiran-jiran kita ni juga. Jadi janganlah sombong sangat dalam kehidupan. Saya kira sekadar itulah, walaupun banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak begitu mengizinkan. Sebab kita ada lagi acara yang mustahak selepas ini, iaitu acara sarapan, yang mana tak boleh biarkan lama sangat lapar, tuan-tuan. Jadi kita sekadar itulah dulu sembang-sembang pada pagi ini. Ayolah kita bersatu,
jadilah penyuluh dalam gelita, jadi penyabar dalam murka, menjadi benteng dusun dan kampung, jadilah pagar teluk dan tanjung. Kita tutup pertemuan ini dengan doa, moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal izmata izmatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini waktu duhamu, kecantikannya adalah kecantikanmu, keindahan waktu ini adalah keindahanmu, kekuatannya adalah kekuatanmu, kekuasaannya adalah kekuasaanmu. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau masih di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikannya, keindahannya, kekuasaannya, limpahkan pada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.